Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashab rizam syahulahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul jahilin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Maksudnya, janganlah kamu menyangka Allah Subhanahu wa taala itu lalai terhadap apa-apa yang dikerjakan oleh orang yang zalim di kalangan kamu. Hanya saja mereka itu ditundakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala sehinggalah satu masa mata mereka akan terbeliak melihat azab Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam, may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya, barang siapa dikehendaki Allah taala akan kebajikan, nescaya diberikan kepahaman di dalam agama. InsyaAllah, silakan tuan-tuan imam, sebenarnya tuan-tuan Bilal, tuan Siap, urusi masjid atau kawasan masjid, sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita banyakkan puji dan syukur kepada Allah. Boleh. Dengan izin Allah taala, kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini untuk kita sambung berkenaan dengan tauhid, hakikat hidup beriman. Hal ehwal jin ke apa? Hal ehwal jin jin, sebenarnya jinnati wan nas. Tapi sebelum kita lihat pada jin tu, kita lihat kepada kisah yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah berkenaan dengan ada satu kisah, aku telah dilantik oleh Rasulullah SAW sebagai penjaga zakat. Jadi satu hari, tuan-tuan, satu ketika Abu Hurairah dilantik oleh Rasulullah sebagai penjaga zakat pada bulan Ramadan. Lalu dia didatangi oleh sesuatu yang mengambil makanan. Ada sesuatu lah, lembaga lah macam tu, datang untuk mengambil makanan ataupun mencuri makanan. Lalu apa yang dikatakan, apa yang dibuat oleh Barah, lalu dia menangkap dia dan berkata dia kepada makhluk. Apa kata Abu Hurairah? Aku akan bawa engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tangkap kau ni kan, kau pencuri, dan aku nak bawa pada Nabi. Apa yang dia kata oleh makhluk tadi? Lepaskan aku kerana aku memerlukan pada makanan. Aku juga mempunyai keluarga. Aku juga amat memerlukan pada makanan. Aku ada family lah, ada keluarga, anak pinak dan sebagainya. Maka Abu Hurairah pun kesian. Maka dia melepaskan lembaga tadi dan menjelang pagi esoknya
Menjelang pagi esoknya pun dia pergilah jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia bertanya berkenaan Nabi berkenaan perkara tadi. Maka apa jawapan Rasulullah? Wahai Abu Hurairah, apakah yang telah lakukan oleh tawanan engkau semalam? Apa yang telah engkau lakukan telah dilakukan oleh tawanan engkau semalam? Aku menjawab, ya hai Rasulullah, dia telah mengadu tentang keperluan keluarga dia. Lalu aku kasihan dan aku melepaskannya. Abu Hurairah berkata, Nabi kata dia pembohong. Dia pembohong. Mana lembaga tu bukan lembaga tu lah, lembaga terbaji bukan. lembaga sekolah pun kan ada lembaga kan. Lembaga ni makhluk lah kan. Maka Nabi kata dia pembohong dan dia akan kembali untuk mencuri makanan. Maka Abu Hurairah pun berkata, aku tahu bahawa dia akan kembali mencuri harta zakat ataupun Ramadan tadi, berdasarkan kepada kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada malam seterusnya aku pun mengintai. Lalu makhluk tadi datang dan dia berjaya menangkapnya dan menyatakan bahawa aku akan bawa perkara ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka makhluk tadi kata, lepaskan aku. Sesungguhnya aku juga mempunyai keluarga yang memerlukan pada makanan, dan aku tidak akan datang lagi lah untuk mencuri makanan. Aku tak datang lagi lah. Maka Abu Hurairah pun kesian. Biasalah kesian. Lalu dia pun melepaskanlah makhluk tadi. Dan pada pagi esoknya, maka dia pun pergilah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Hurairah, apa yang telah berlaku pada tawanan kau semalam? Sebenarnya Nabi dah tahu dah perkara tadi. Nabi dah tahu, dia seorang Nabi kan. Dia tahu perkara tadilah. Maka Abu Hurairah kata, wahai Rasulullah, dia telah mengadu tentang keadaan keluarga dia dan keperluannya kepada makanan. Pandai dia kan? Pandai dia kan? Dia mengadu tentang keperluan keluarga dia. Mana keluarga dia pun nak makan juga, nak minum juga, dia kata. Dan kami memerlukan pada makanan. Maka Nabi SAW pun menjawab, dia seorang yang pembohong dan dia akan kembali mencuri makanan. Dia kembali lagi. Maka Abu Hurairah pun berkata, aku pun mengintailah pada kali yang ketiga. Kali yang ketiga intai, tengok lagi. Dan makhluk itu datang lagi. Dan mencuri makanan. Lalu aku tangkap dan akan berkata pada engkau, berkata pada dia, aku akan serahkan engkau kepada Rasulullah, kerana ini merupakan kali ketiga engkau mencuri. Dan terakhir engkau berkata engkau tidak akan kembali melakukannya, akan tetapi engkau tetap kembali nak curi makanan, nak ambil makanan. Maka makhluk itu berkata, biarkan aku ajar engkau tentang beberapa kalimat yang akan memberi manfaat pada engkau. Nampak? Pandai dia kan? Pandai dia. Maksudnya dia tak bagilah, dia diserah kepada Nabi lah. Gitu. Takut dia kepada Rasulullah SAW. Lepaskan aku dan aku akan ajar pada engkau beberapa kalimat, dia kata. Maka Abu Hurairah pun berkata, wahai makhluk, dia kata, apakah kalimat itu? Abu Hurairah kata, apa dia kalimat ni? Makhluk tadi berkata, apabila kau masuk tidur, maka naklah kamu baca ayat kursi, dan kau akan sentiasa dijaga oleh pengawal daripada Allah Subhanahu Wa Taala, serta kau tidak akan dihampiri oleh syaitan. Kau tak akan diganggu oleh syaitan. Syaitan tak akan ganggu lah. Ini tidur pun berlampung je tu kan. Tengah tengok TV lo lapu. Mana sampai baca ayat kursi? Tak sampai kan. Tengah tengok TV yang suruh bola kan. Mula-mula nak tengok bola, lala bola tu gitu. Terlalap itu. Baik, dalam riwayat lain, engkau tidak akan dihampiri oleh jin besar atau jin kecil, lelaki atau perempuan sehingga pagi. Ini ada satu riwayat yang mula menyatakan bahawa
kita tidak akan dihampiri oleh jin besar atau jin kecil, lelaki atau perempuan sehingga tidur. Sebab kadang jin pun ada juga, yang tidur pun datang, dia ganggu kita kan, dia himpap kita. Pernah kan? Pernah tak tuan-tuan tidur siang hari kan, tiba-tiba jin tindih tuan-tuan? Pernah tak? Mula masa tu mulalah malam ada juga, siang pun ada juga. Kalau siang ada juga, dihimpap kita tengah tidur terkelontang kan. Siang overtime, okay. OT lah overtime kan, kerja lebih sikit kan. Baik, ini ada satu riwayat lain lah. Dia kata, engkau tidak akan diperoleh jin besar atau jin kecil, lelaki atau perempuan sehingga pagi. Aku telah melepaskan jin tadi. Maka akhirnya orang pun lepaskanlah. Apabila pagi menjelang, Rasulullah SAW pun berkata kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apa yang telah kau lakukan kepada tawanan kau malam tadi? Semana Nabi mengetahuilah perkara tadi. Mungkin Jibril lah menyatakan kepada Nabi lah, menyampaikan perkara tadi. Maka aku menjawab, kata Abu Hurairah, wahai Rasulullah, dia mendakwa bahawa dia mengajar beberapa kalimat yang memberi manfaat pada aku. Dan lalu aku melepaskan dia pergi. Maka Rasulullah SAW pun berkata, apakah kalimat itu? Apa kalimat yang kau diajar kau tu? Maka Abu Hurairah berkata, kan apabila engkau nak tidur, makalah baca ayatul kursi. Ayat kursi pun tak apa macam mana. Ayat kursi tak apa kan? Macam mana? Jin pun sonok lah. Bila engkau nak baca, nak tidur, maka baca kursi. Nescaya engkau akan sentiasa dijaga oleh malaikat, dan syaitan tidak akan menghampiri engkau sehingga waktu subuh. Yang riwayat mengatakan syaitan lah, jin. Maka akhirnya Rasulullah berkata, walaupun dia telah berkata benar tentang kalimat tadi, tetapi sesungguhnya dia amat pembohong. Dia amat pembohong, dia amat pendusta. Walaupun apa yang dia ajar itu benarlah, kelebihan kalimat itu, ayatul kursi. Adakah engkau tahu siapakah engkau lawan bercakap selama 3 malam tadi yang kau tangkap tu? Maka Abu Hurairah kata, tak kenal, saya tak kenal. Maka Rasulullah kata, itulah syaitan. Itulah syaitan yang mengajar kamu kalimat itu. Sesungguhnya dia lagi bijak daripada kamu. Syaitan kan lagi pandai daripada kita. Okey. Baik, kita lihat kepada jin pula, hal-hal jin dalam Quran. Allah SWT menyebut dalam Quran, surah apa tu? 130 kan? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa inna minna salihun wa minna duna zalik kunna tara'iqa wa qidada. Kunna tara'iqa qidada. Surah Jin ayat 11. Maksudnya, wa anna minna salihin, dan bahawa sesungguhnya memang makhluk ada antara kita golongan yang baik keadaannya. Wa minna duna zalik, dan ada antara kita ni yang lain daripada itu, mana jahat lah. Mana jin ni ada baik ada jahat. Dia ada baik, ada jahat, ada beriman, ada yang tidak beriman. Macam kita juga lah makhluk. Kita sebagai makhluk ni pun sama juga, ada yang dogi, ada yang pegang, ada yang solat, ada tak solat, beriman, ada tak beriman, kafir kan, dan sebagainya. Jadi kalangan jin pun begitu juga. Wa anna minna salihuna wa minna duna zalik, dan bahawa sesungguhnya memang maklum ada antara golongan kita ni golongan yang baik keadaannya, dan ada antara kita ni golongan yang selain demikian, mana jahatlah. Kunna tara'iqa qidada, kita masing-masing adalah menurut jalan dan cara yang berlainan. Jalan dan cara yang berlainan. Baik, jin juga ditakrif sebagai manusia, di mana Allah Taala sebut dalam Quran, dia kata, ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu syahidna 'ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin.
Ya masyarul jin wal insi, wahai sekalian jin dan manusia, alam ya'tikum rusulun, bukankah telah datang kepada kamu rasul-rasul daripada kalangan kamu sendiri. Okey. Alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati, kemudian yang menyampaikan kepada kamu ayat-ayatku, mana perintah-perintahku lah, dan yang memberikan amaran kepada kamu tentang pertemuan kamu dengan hari kiamat. Semua ada yang memberikan peringatan lah kepada golongan jin. Ini berkenaan dengan hari kiamat, tuan. Cuma ada perbincangan berkenaan dengan adakah jin daripada kalangan Nabi pun ada juga. Ada ke tidak? Kan? Adakah di kalangan Nabi, di kalangan jin pun ada Nabi ke, Rasul ke dan sebagainya. Jadi ulama telah berselisih pendapat lah dalam perkara tadi. Adakah wujud di kalangan jin Nabi yang khusus di kalangan mereka sendiri, yang mewahyu kepada golongan jin itu sendiri. Jadi jumhur ulama pendapat bahawa rasul-rasul yang diutuskan kepada jin adalah sama dengan rasul-rasul yang diutuskan kepada manusia itu sendiri. Dia kata, ini pandangan ulama lah. Kemudian ulama menyatakan bahawa para jin itu rasul dan nabinya daripada kalangan manusia juga. Tapi adalah orang-orang soleh di kalangan mereka jugalah. Mereka juga ada orang soleh macam kita kan, gitu. Dan Nabi pun pernah berdakwah kepada golongan jin. Baik, jumhur ulama pendapat bahawa kenabian dan kerasulan merupakan ciri-ciri khusus kepada manusia. Setengah ulama lain berpendapat bahawa rasul dan nabi ada juga di kalangan jin. Bagaimana juga rasul di kalangan jin. Namun pendapat yang paling kukuh ialah pendapat jumhur ulama, iaitu rasul yang diutus kepada jin adalah sama dengan rasul yang diutus kepada manusia dan terdiri di kalangan manusia sahaja. Wallahu a'lam lah tentang perkara yang dibincangkan tadi. Baik. Kemudian kejadian jin, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata khuliqal insani min salsalin kal fakhar wa khalaqal jan min marijin min nar. Surah Ar-Rahman kan? Siapa yang biasa baca surah Ar-Rahman ketika jadi imam? Ar-Rahman allamal Quran khalaqal insan allamahul bayan kan? Okey. Pada ayatnya 14 dan 15, khalaqal insana min sulsalin kal fakhar wa khalaqal jan min marijin min nar. Ia menciptakan manusia lembaga Adam daripada tanah liat kering. Tanah liat kering seperti tembika kan? Tembika kan ada sebut itu sebelum ni kan? Ketika Nabi Adam dijadikan, maka syaitan pun datang. Kan? Di kalangan jin mereka takjub dengan penciptaan Adam, tapi pada syaitan dia tak takjub. Dia tak takjublah dengan kejadian Adam. Dia pergi ke Adam tu, dia ketuk-ketuk Adam, dia ketuk-ketuklah. Masa tu Adam tu dia tak ada nyawa lagi kan. Tu dikatakan seperti tembika tu. Diketuk berdenting-denting lah, diketuk macam tu. Dan dia bersumpah lah kan. Bersumpah bahawa dia tidak akan taat kepada Nabi Adam. Semana kalau Nabi Adam ditiupkan roh, dia tak akan tidak taat. Dia tak akan taat macam mana pun. Dan dia akan menggoda lah semua anak Adam, anak cucu dia, ikut pada dia. Kemudian wa khalaqal jan min marjin min nar, dan dia telah menciptakan jin daripada lidah api. Lidah api yang menjulang-julang. Dia telah menciptakan jin daripada lidah api yang menjulang-julang. Tengok api tu kan, bila dia membakar kan, api bila membakarkan dia naik turun kan, cepat dan pantas kan. Jadi jin tu dicipta daripada itulah, lidah api yang menjulang-julang. Kemudian Rasulullah SAW juga ada sebut, dia kata khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jan min marijin min nar wa khuliqal adam mimma wusifa lakum
Malaikat dijadikan daripada cahaya, jin dijadikan daripada api, dan Adam dijadikan daripada bahan yang telah dijelaskan kepada kamu. Mana daripada tanah-tanah terdapat dalam dunia. Kemudian Allah Ta'ala telah memberitahu bahawa jin dijadikan terlebih dahulu daripada manusia di alam ini. Mana sebelum ada manusia, sebelum adanya ni, para jin dah ada dah. Dia duduk kat dalam dunia ni lah. Dia duduk kat dunia ni dah ada dah. Tapi apabila Nabi Adam turun ke bumi, maka mereka diusir lah. Kan? Tak silap saya ni ada terjadi peperangan. Terjadi peperangan di kalangan bangsa jin. Sebabkan terjadi peperangan daripada bangsa jin, maka akhirnya mereka diusir. Diusir ke pulau-pulau, diusir ke gunung-gunung, diusir ke tempat-tempat yang terpencil lah. Tempat-tempat terpencil. Sebabnya bila kita pergi ke tempat-tempat yang tak ada orang, dia adalah situ. Dia adalah golongan-golongan jin ni, dia ada dua kat situ. Gitu. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata walaqad khalaqnal insana min sulsamin min hama'in masnun wal jan khalaqnahu min qabli min naris samum. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, ini Adam, daripada tanah liat yang kering, yang berasal daripada tanah kental yang berubah warna dan baunya. Dan jin pula kami jadikan dia sebelum itu dari angin api yang panas. Daripada angin api yang panas menyerap ke liang bulu roma. Menyerap ke liang bulu roma. Wal jannu khalaqnahu min qabli min naris samum. Itulah hakikatlah kejadian jin. Dia hakikat kejadian macam tu, dan dia ada yang beriman dan dia ada yang taat dan ada tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tak taat tu yang biasanya mengganggu manusia lah. Yang tak taat ni dia biasa kacau, mengganggu manusia. Sama sekali manusia yang lemah iman dia, tak kuat pegangan agama dia, kan, biasa lemah dari segi emosi dan sebagainya. Biasa perempuan banyak emosi lemah, dia akan diganggu lah gitu. Macam tu. Itulah jin ni. Lelaki jarang lah diganggu oleh jin. Lelaki jarang kan? Lelaki jarang ganggu, yang biasa perempuan. Sebab semangat dia kurang kuat, tak sama macam. Sebab perempuan ni biasa koyak. Istilah mereka banyak koyak. Biasa dengar kan? Koyak dia kata. Koyak tu mana mental dia lah macam tu. Mental tak kuat. Macam tu lah. Mental tak kuat. Tapi perempuan sini semua mental kuat. Katanya dengar kuliah ni. yang tak dengar kuliah tu masalah tu. Tak mengaji kan. Macam tu. Baik, seterusnya lihat pada tadi. Kemudian tadi surah Al-An'am kan, ayat 130. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sanafragu lakum ayatal saqalan. Betul. Payah sikit baca ayat ni, surah Ar-Rahman juga. Sanafragu lakum ayatal saqalan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Ya ma'syaral jinni wal insi an istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Okey. Ini biasa surah-surah ni, surah-surah jin ni biasalah digunakan untuk ruqyah. Untuk ruqyah lah, untuk orang-orang yang diganggu oleh jin dan sebagainya. Dan biasa kadang jin ni pun dia pandai juga menipu. Kadang-kadang dia pandai menipu jin ni. Kadang kita ruqyah itu kan, kita berdialog dengan dia dan sebagainya, dia kata dia nak keluar daripada tubuh badan perempuan tu yang diganggu tu lah. Dia kata dia nak keluar, kan gitu. Lepas tu kau keluarlah, maka dia pun keluar. Tak lepas tu dia masuk balik. Tak lepas tu dia masuk balik. Itulah perangai dia. Perangai dia. Itu yang jin kafir.
So, sebaiknya kalau kita sebagai peruqyah ni, kita kena Islamkan dia, minta dia syahadah. So mana dia sebelum dia keluar daripada tu, kita minta dia syahadah. Bila dia syahadah, kan? Bila dia syahadah, memang jin tak nampak, dia dengar suara je. Suara dia gunakan suara wanita tu. Bila dia berdialog dengan peruqyah, biasanya jin ni dia berdialog menggunakan bahasa, kan, suara yang digunakan oleh wanita tersebut ataupun orang yang dirasuk itu. Jadi kita berdialog dengan dia, bukan berdialog dengan wanita itu. Kan? Pernah tengok kan? Orang-orang yang kena ganggu lah gitu. Jadi kita kena pandailah psikologi sikit. Kena provoke psikologi supaya dapat keluar. Tapi kadang dia tak nak keluar juga. Dia kata dia dah lama bertapa kat situ. Bila dah lama berumah tangga kat situ, jadi saya tak keluar lah, dia kata. Aku dah bertapa selama ribu tahun kat sini. 5,000 tahun. 500 tahun, 5,000 tahun. Ni alasan dia lah. Dia punya psikologi dia. Supaya dia tak nak keluar. Tu je. Kita lah, peruqyah itulah kena berdakwah dengan dia. Tak boleh kacau, kan? Jangan mengganggu. Kalau kau tak nak keluar, kita akan baca ayat kursi, kita akan bakar kau dan sebagainya. Boleh ke bakar jin? Boleh, tak ada masalah. Syaitan pun daripada api juga. Syaitan pada api, tapi besok akan masuk neraka juga. Walaupun daripada api kan, gitu. Walaupun daripada api, tetap juga akan dibakar, disesa. Jadi walaupun jin ni dijadikan daripada sulapan api tu kan, api yang menjulang-julang kan. Tapi bila dibacakan ayat-ayat ruqyah, ayat kursi, suatu Fatihah, apa benda surah-surah, kan, dia akan terbakar. Tapi kalau dia tak nak terbakar, semana kita minta dia keluar lah, gitulah. Kalau dia tak nak hancur, dia tak nak rosak, dia keluarlah. Kalau tak keluar, kita bakarlah, gitu kan. Itulah. Kalau dogil, kita bakarlah. Betul? Betul cara dia. Kita nak tumbuk dia tak boleh, tak nampak. Kalau boleh nampak, kita boleh tibai dia, terajang masuk kan. Dia tak nampak, tu je. Kan? Itulah cara dia untuk minta keluar. Sama ada kita berdakwah pada dia supaya dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia tak boleh kacau orang Islam, kan? Hak Islam itu tak boleh ganggu. Jangan ganggu orang lain. Kau dah Islam sekarang kan, bila kau Islam, keluarlah. Okeylah, saya keluar. Tapi kita kena buat perjanjian lah dengan dia. Janji maksudnya kalau kau dah keluar, kau tak datang lah lagi lah. Janganlah ganggu lagi. Jangan janji kita dengan dia, nanti kau jadi kadam aku. Jangan macam tu. Nanti kau jadi kadam aku, aku belanjalah kau makan semua kan. Kan macam tu. Kita tak digalakkan lah. Tak digalakkan orang kata menjadikan dia sebagai kadam. Gitu. Boleh? InsyaAllah kita lihat tadi. Kemudian maksud apa tadi? Kami hanya akan menguruskan hitungan dan balasan amal kamu sahaja pada hari kiamat, wahai manusia dan jin, kata. Sanafzahu lakum ayatas saqalan, dan kami akan menguruskan hitungan dan balasan kamu sahaja pada hari kiamat, wahai jin dan manusia, wahai manusia dan jin. Kemudian fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, maka yang mana satu antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu nak dustakan? Mana nikmat Allah Ta'ala nak dustakan? Terlampau banyak nikmat kan yang dia bagi pada kita. Kemudian ya masyaril jin wal insi, wahai sekalian jin dan manusia, ini stata'tum an tankuzu min aqtaris samawati wal ard, jika kamu dapat menembus keluar daripada kawasan-kawasan langit dan bumi untuk melarikan diri pada kekuasaan dan juga balasan kami, kata Allah, kan? Fanfuzu mana cubalah keluar. Kalau kamu ni hebat kan, dengan kemajuan saintis, dengan teknologi dan sebagainya,
Kalau kamu boleh tembus langit dan bumi ni, cubalah tembus. Kamu takkan mampu nak menembus. Langit pertama pun kita tak jumpa. Kan? Kemudian planet-planet yang ada dalam alam ni pun kita tak habis nak tengok. Nak tengok kan? Nak pergi jelajah. Kan? Itu. Banyak planet-planet terdapat di alam ini. Jadi kata Allah Ta'ala, kalau kamu dapat menembus keluar daripada kawasan langit dan bumi untuk melarikan diri pada kekuasaan dan balasan kami, maka cubalah kamu tembus. Fanfuzu la tanfuzu illa bisultan. Kamu tak akan berjaya menembus melainkan dengan satu kekuasaan yang boleh mengatasi kekuasaan kami. Kalau kamu tak boleh nak tembus langit, langit pertama pun kita tak jumpa, macam mana nak tembus? Kan? Takkan mampu tembus langit kecuali Allah, kamu ada satu kekuasaan, satu power kan, satu power yang mana power tu boleh mengatasi power aku. Power Allah Ta'ala lah. Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masa kan kamu akan dapat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Kan? Maka mana satu antara nikmat Tuhan kamu yang kamu nak dustakan? Azan. Allah Akbar Allah. La haula wala quwwata. La haula.
Kaedah kaedah merawat untuk jin ni ada macam-macam cara, tuan-tuan. Tapi ada cara yang pelik pun ada juga. Cara yang pelik ada. Kan? Pernah tengok tak video yang perawat seorang ustaz tu, dia pakai senapang mainan? Pernah tengok kan? Saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Kan? Pernah ada tengok tak video dia dalam FB? Dia tembak, dia ada 2 senapang mainan machine gun tu. Ustaz tu. Ada tengok kan? Dia tembak. Dia siap senapang tu, dia ada lampu Dia ada lampu senapang tu. Senapang macam M16 lah, M16 kan. Yang orang yang kena rawat tu, yang perempuan tu, dia apalah melontar-lontar lah macam tu. Allah, dia tembak pakai senapang mainan. Saya tak tahulah. nak cakap lah. Ada yang golak, ada yang geli hati, ada kata itu memang kaedah ustaz tu macam tu lah cara dia kata. Macam-macam komen lah tengok situ. Komen orang yang komen dia tengok video tu lah kata. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Ada tengok kan? Ada tengok? Siapa ada tengok? Ada tengok kan? Siapa yang pernah tengok lah. Dia memang dia pakai kaedah merawat dia tu, dia pakai senapang mainan tu. Machine gun M16 tu. Yang ada, yang biasa budak-budak main tu, main tembak-tembak tu lah. Tu yang digunakan. Cara ada kaedah dia. Allahu Akbar. Tak tahulah macam mana. Tapi ada juga komen negatif kat situ. Ada yang memang kata itu cara ustaz tu lah macam mana. Seterusnya kita lihat kepada jin mendengar bacaan Quran. Jin mendengar bacaan Quran dan dakwah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa israfna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Quran. Falamma khadruhu qalu ansitu. Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min qabli Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ilal haqq wa ila tariqil mustaqim. Ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min azabin alim. Wa man lam yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ardi falaysa lahu min dunihi awliya. Ulaika fi dhalalim mubin. Maksudnya wa israfna, dan ingatlah ketika kami menghalakan satu rombongan jin datang kepada Nabi. Wa israfna ilaika nafaran minal jin yastami'una Quran. Ingatlah ketika kami menghalakan satu kumpulan jin untuk jumpa dengan Rasulullah SAW untuk mendengar Quran, mendengar bacaan Quran. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Setelah mereka menghadiri bacaan tadi, mereka dengar tu Nabi berdakwah mengenai Quran, qalu, mereka pun diamlah dengar bacaan tadi, apa yang dibaca oleh Rasulullah ataupun apa yang dakwah oleh Rasulullah SAW. Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Maka tak kala selesai daripada majlis pertemuan antara Nabi dengan para jin, walau, mereka pun berpaling kepada kaum mereka, munzirin, untuk memberi peringatan kepada kaum mereka. Untuk beri peringatan kepada kaum mereka tu kan. Ni itu maknanya ada berlakunya pertemuan ataupun dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para jin tu kan. Ada satu riwayat menyatakan bahawa diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa beliau telah berkata, dia kata, ketika kami sedang bersama dengan Rasulullah SAW, lalu Nabi pun berkata kepada Ibnu Mas'ud, bangunlah seorang daripada kamu dan ikut aku. Bangunlah salah seorang daripada kamu dan ikut aku. Ketika Nabi bersama para sahabat lah. Lalu Ibnu Mas'ud berkata, dia bangun dan mengikuti Nabi sehingga sampai ke bahagian Mekah yang tertinggi, macam satu bukit lah, satu bukit di Mekah. Jadi mereka pun, Nabi dengan Ibnu Mas'ud pun sampai situ.
Lalu kami melihat makhluk berwarna hitam yang sedang ramai berkumpul. Mereka nampak satu makhluk berwarna hitam yang tengah kumpul. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah SAW menggariskan untuk aku satu garisan. Tiba-tiba Nabi buat satu garisan di tanah, kan? Dan Nabi pun berkata, tinggallah kamu di sini dan aku akan datang semula kepada kamu. Dia pesan pada Ibnu Mas'ud, dia kata, tinggal sini dan ikut aku. Tunggu aku di sini sampai aku balik. Kemudian Ibnu Mas'ud pun berdiri di situ pada tempat yang digariskan oleh Nabi, dan Nabi pun berjalan menuju kepada lembaga tadilah. Lembaga yang berkumpul yang ramai tadilah. Jadi aku melihat mereka berlumba-lumba dan menjenguk-jenguk dari jauh untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada di kalangan mereka yang berkumpul, ada yang daripada jauh perhatikan kedatangan Rasulullah SAW. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah SAW pun berbual dengan mereka dalam tempoh yang panjang pada malam itu, dan dia kembali semula kepada aku ketika sampainya waktu fajar. Sampai waktu fajar, maka Nabi baru selesai berdakwah kepada golongan jin tersebut dan kembali kepada Ibnu Mas'ud, tuan-tuan. Itulah antara penyebab antaranya berlaku tadilah. Kemudian Allah Taala sebut dan kata, qalu ya qaumana. Qalu, mereka itu para jin pun berkata, ya qaumana, wahai kaum aku. Bila mereka dah didakwah oleh Nabi, mereka kembali semula pada kaum mereka. Bila sampai pada kaum mereka, mereka berkata, qalu ya qaumana. Mereka berkata, wahai kaumku, inna sami'na kitaban, sesungguhnya kami telah mendengar satu kitab, unzila min qabli Musa, min ba'di Musa, yang diturunkan sesudah Nabi Musa, musaddiqan lima baina yadai, yang membenarkan dengan apa yang ada di sekitarnya, di sampingnya, yahdi ilal haq, yang menyuruh kepada kebenaran, wa ila tariqil mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Mana Quran yang diturunkan tadi, kami dengar satu kitab, mana Quran tadilah, yang menyuruh kepada kebenaran, yang mengajak kepada benar dan mengajak pada jalan yang lurus. Ya qaumana ujibu da'i Allah. Kemudian jin yang kembali pada kaum tadi, dia kata lagi pada kaumnya, ya qaumana, wahai kaumku, ajibu da'i Allah. Ajib manusia sahutlah, sahutlah seruan Rasulullah. Da'i Allah maksudnya Rasulullah. Serulah seruan tadi, sahutlah seruan tadi. Wa aminu bi, dan berimanlah kamu dengan dia. Berimanlah dengan Muhammad, beriman dengan apa yang diutus oleh Muhammad. Yaghfir lakum min dzunubikum, nescaya kamu akan diampunkan segala dosa-dosa kamu. Wa yujirkum min azabin alim, dan kamu akan terlepas daripada azab yang pedihlah, pada azab yang pedih. Jadi maknanya yang jin-jin yang dengar Nabi tu, Nabi berdakwah tu, mereka pun balik ke kaum mereka berdakwah juga. Tak ada mereka dah dengar seruan Nabi, mereka duk simpan je maklumat. Tak. Itu antara fungsinya kita orang beriman ni. Bila kita dah dengar sesuatu dakwah daripada pendakwah, daripada para asatizah, para ustaz sebagainya, bila kita kembali pada ahli keluarga kita, sampaikanlah pada ahli keluarga apa yang disampaikan oleh penceramah tadi. Ni tak ada, ni kan tidak duk simpan je tu. Akan bantu. Kemudian waman lam yujib da'i Allah, maka barang siapa yang tidak menyahut Rasulullah. Da'i ini penyeru kepada Allah. Da'i Allah, penyeru pada Allah, ini Rasulullah lah. Tapi walaupun dalam ayat ini tak sebut Rasulullah, tapi digunakan perkataan da'i Allah. Ajibu da'i Allah, di atas ayat yang 31, kemudian ayat 32. Waman lam yujib da'i Allah, barang siapa yang tidak menyahut seruan Allah ataupun seruan Rasulullah tadi, penyeru kepada Allah Ta'ala, da'i Allah, falaisa bimu'jizin bil ardi, maka dia tak akan dapat melepaskan diri daripada azab Allah Ta'ala. Kemana saja dia nak larikan diri, dia tak akan dapat lari pada azab. Falaisa bimu'jizin bil ardi walaisa lahu min dunihi awliya, dan tidak ada pun sesuatu pun selain daripada Allah Ta'ala itu pembantu, penolong, melainkan Allah.
Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu termasuk dalam orang yang sesat, yang nyata, sesat dan nyata lah. Untuk orang, jadi mana jin pun berdakwah pada kaum dia lah. Kan? Jin, so maknanya kalau ke situ kita nampak bahawa yang diutuskan, dilantik para nabi dan rasul ni ialah manusia saja. Jika nabi dan rasul manusia, cuma jadi nabi tu menyampaikan kepada orang-orang yang terkemuka di kalangan jin. Orang-orang terkemuka di kalangan jin, maka di kalangan jin tadi pula menyampaikan kepada kaum-kaum dia lah. Mesej itu sampai pada kaum ni supaya mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi da'i Allah ni Rasulullah. Jadi kan dia kata, barang siapa yang tidak menyahut seruan Rasulullah, da'i Allah. Da'i Allah maksudnya orang yang menyeru kepada Allah. Da'i kan penyeru. Penyeru kepada Allah Ta'ala. Falaisa bimu'jizim bil ardi, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tak akan dapat melepaskan diri daripada azab Allah Ta'ala. Kemudian falaisa lahu min duni awliya, dan tidak ada pembantu, pelindung kan selain daripada Allah. So untuk manusia tidak ada kecuali Allah Ta'ala lah pelindung kita kan gitu. Itulah maksudnya ulaika fi dhalalin, mereka itulah orang-orang yang tak terima dakwah tadi, fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata tuan-tuan. Wallahu a'lam bissawab. Sekadar itulah perbincangan kita pada malam ini. Wallahu a'lam. Akan datang kita sambung lagi jin tunduk kepada kekuasaan Nabi Sulaiman. Ada soalan? Allah menjadikan kalam dulu. Ada setengah ustaz yang ulama dia kata Allah menjadikan kalam dulu. Ada setengah ustaz pula yang mengatakan Allah menjadikan Nur Muhammad dulu. Sebelum dia kejadian yang lain. Yang mana kalam ni mengandungi segala kadar dan kadar untuk alam ni. Yang mana pula Nur Muhammad ni diturunkan Allah berperingkat daripada Nabi Adam sampai akhir sekali ke Rasulullah kita. Dan nanti juga ulama-ulama mengatakan setelah Rasulullah pula diturunkan kepada ulama-ulama Nur Muhammad ni, yang mana sampai sekarang ni ada yang pewaris ni. Macam mana tu Ustaz? Benda tu khilaf lah di kalangan para ulama, mana satu yang turun dulu. Ada yang menyatakan qalam dulu, ada yang menyatakan Nur Muhammad. Macam tu. Ada yang menyatakan Nur Muhammad. Tapi pendapat yang kuat menyatakan qalam dulu. Qalam dulu diturunkan, kemudian barulah Nur Muhammad. Itu adalah perbincangan para ulama lah. Adalah perbincangan para ulama berkenaan qalam lah, pena lah, dan sebagainya. Kan? Tapi bagi saya benda tu tak penting lah. Benda tu tak penting. Siapa yang jadi dulu tak penting. Qalam dulu ke, pena dulu ke, tak perlu. Sebab kadang-kadang orang berbalah, berbantah, berbalah, bergaduh pasal benda tu. Siapa dulu turun, qalam dulu ke, tu dulu. Kan ada katakan Nur Muhammad dulu. Itu khilaf lah. Khilaf dengan ulama siapa dulu. Okay. Sekarang ni yang penting kita beramal ke tidak apa yang Rasulullah bawa. Beramal ke tidak? Kalau tak beramal, kalau cakap aja pun tak guna. Kan? Cakap kata ikut Rasulullah, kata tu lamu dan sebagainya. Kadang masjid pun tak datang. Semua pun tak datang. Tak bercampur dengan masyarakat. Itu yang susah tu. Jadi benda tu khilaf lah. Seolah-olah kita nak ambil tahu sangat benda tu. Jangan, boleh ambil tahu tapi jangan jadikan macam perdebatan, perbantahan, pergaduhan dan sebagainya. Itu juga dengan kisah apa kisah-kisah Nabi Adam dan sebagainya, Nabi terdahulu tu pun ada khilaf dalam mereka.
nasab Nabi pun ada juga khilaf dia. Nasab Nabi yang belah-belah atas tu, yang belah-belah bawah sampai kepada Adnan tu tidak ada khilaf. Tapi yang belah atas tu sampai kepada daripada Adnan tu sampai kepada Nabi Ibrahim semua kan. Itu yang akan ada khilaf daripada ulama. Jadi benda-benda macam tu, khilaf itulah yang akan menyebabkan kita ni berpecah belah, kita bergaduh dan sebagainya. Sedangkan apa yang Nabi suruh buat, kita tak nak buat. Macam tu. Itulah komen yang. Jadi benda tu ada dibincangkan dalam tafsir Al-Munir pun ada. Dalam tafsir Munir dia ada perbincangan berkenaan dengan dalam surah Al-Qalam. Kita lihat dalam surah Al-Qalam, surah Al-Qalam, Nun, surah Nun. Nun wal qalami wa may yasturun kan. Itu surah Al-Qalam, tapi ayat ni mula dengan Nun. Nun wal qalami wa may yasturun kan. Itu ayat kat situ dia ada perbincangan. Perbincangan dari mana yang turun dulu, mana yang ada dulu, Nur Muhammad ke, Qalam ke, Lauh Mahfuz dulu ke dan sebagainya. Itu ada perbincangan bahasa ulama. Khilaflah di kalangan mereka berkenaan mana yang tahu turunkan, mana yang tahu dijadikan. Allah menyatakan Nur Muhammad dulu. Bagi orang yang fanatik dengan Nur Muhammad, dia kata Nur Muhammad dulu. Dia kata Nur Muhammad dulu, dia fanatik Nur Muhammad. Tak? Itu. Sejadinya dia. Jangan jadikan ialah yang pendapat yang kuat menyatakan Nur Muhammad itu ialah hadis. Kan? Nur Muhammad itu ialah hadis, bukannya qadim. Gitu. Ada yang menyatakan, Nur Muhammad ni qadim, bukannya hadis. Adalah pembahasan ulama berkenaan Nur Muhammad, panjang lebar lah pembahasan dia. Kat Jawatan Mufti pun dia ada jual. Jawatan Mufti ni ada satu buku kecil namanya Nur Muhammad. Boleh tengok Jawatan Mufti, Nur Muhammad lah kat situ. Dia ada bincang berkenaan Nur Muhammad. Okey? Okey, itu sajalah. Ada soalan lagi? Tak ada itulah. Tak apa, soalan boleh tanya, tak ada masalah. Cuma khilaf lah ulama masa tu. Cuma kita jangan jadikan macam pergaduhan, perbantahan dan sebagainya. Sehingga kan apa yang sepatutnya kita buat, kita tak nak buat. Benda-benda yang aulawiyat ni kita tak nak buat. Benda mana yang penting, aulawiyat di mana? Kan, aulawiyat ni ialah benda-benda wajib kita dahulukan dulu. Kemudian benda-benda hubungan silaturahim itulah kita kepentingkan dahulu. Ini benda silaturahim pun ditinggalkan. Sedangkan yang itu dia bahas-bahaskan. Tak ada masalah, boleh tembalah, tapi jangan sampai pecah itulah. Okey? Boleh, insya-Allah. Saya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafi'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa ma'lum taqabbala wa rizqan halalan wa barakatan katsirah. Wasi'na fataya alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala bil arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hajam al-marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Dalam kitab-kitab yang lama-lama kita tak Jawi, biasanya dia akan kata yang cipta dahulu Nur Muhammad. Dalam kitab-kitab Jawi memang banyak. Yang cipta dahulu Nur Muhammad. Contoh dalam kitab Jauharah Mauhub yang dikarang oleh Syekh Ali Syekh Ali Kelantani kan. Dia sebut situ Nur Muhammad dulu ciptakan. Jadi benda tu jadi khilafiyah kan gitu. Wallahu alam.